katanya proses patent ni ambil masa lebih daripada 3 tahun lebih proses dia kan. Okay? Jadi ada kemungkinan atau tidak teknologi itu akan obsolete ketinggalan. Jadi kepada kita sebagai pendidik ni, apa yang kita perlu buat? Saya rasa Cik Azman boleh jawab prosesnya. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, untuk makluman semua, untuk mendapatkan kelulusan sesuatu patent tu ambil masa paling kurang 4 tahun. Itu minimum. Sebab apa? Sebab satu proses dia kita kena tunggu habis priority period. Priority period tu setahun. Setahun tu means MyPo tak boleh buat apa-apa. Priority period ni bukan kat Malaysia je, seluruh dunia priority period. Kalau nak cakap obsolete tu, saya tak ada pengalaman lah nak cakap obsolete ke tak kan. Tak tahu sama ada teknologi tu boleh guna lagi tak. Katakan dalam tempoh permohonan patent tu ada infringement, pemohon boleh apply untuk expedite dengan mengemukakan bukti-bukti bahawa dia punya patent telah ada orang tiru lah. So MyPo akan boleh expedite untuk percepatkan. Tapi belum tentu permohonan tu akan dapat patent juga. Kena tengok juga yang saya cakap tadi, 3 test tadi, novelty apa semua. Buatnya pemohon minta expedite, then bila examiner check, patent tu tidak diluluskan. Itu antara risiko lah kalau you nak minta percepatkan. So apa yang orang selalu buat ialah dengan adanya certificate of filing, yang hantar surat je kepada infringer tu, untuk bagi maklumkan ataupun ambil tindakan. Okay, terima kasih pada Cik Azman. Dari segi pendapat Cik Irfan macam mana? Okey, soalan tadi ada 2 perkara. Pertamanya adalah obsolescence pasal teknologi dan juga proses di MyPo. So macam Tuan Azman cakap tadi, ada confidentiality period dan juga ada anonymity period lah. So confidentiality period 18 bulan. You file hari ni 18 bulan tu memang akan tunggu, tak boleh buat apa-apa. So itu pun dah 1.5 tahun dah menunggu. So penantian 1.5 tahun tu adalah minimum lah orang cakap. So daripada situ, macam kalau nak percepatkan, ada expedited apa semua. Tapi kalau kita nak tengok daripada obsolescence of salah teknologi, teknologi tu the revolutionary dia cepat ke lambat tu tak bergantung dengan proses patent. So the moment you secure the earliest filing date dekat MyPo, and you actually dah boleh start dah commercial activity, dah boleh start, you tak perlu nak tunggu patent tu granted. Cuma beza dia adalah whether or not you boleh ambil legal action kepada infringer yang tiru produk you. Okay, so sepanjang tempoh menunggu ataupun pendency, waktu pending, dia tak boleh nak ambil legal action, dia tak boleh nak saman dia lagi. Once the patent granted, baru you boleh bawa dia ke court untuk ni. So that's why tadi pergi ke MyPo balik, MyPo boleh percepatkan, expedited kan, sebab ada infringement activity tengah terjadi. So boleh dipercepatkan, tapi yang tu pun ada bayaran ekstra lah untuk expedited examination. Terima kasih Cik Irfan. Kita pergi ke next question. Ini daripada peserta online kita lah. Jadi persoalan kita berkata, semasa kita buat evaluasi, iaitu para pelajar pensyarah ataupun pelajar, kos ditanggung oleh pensyarah. Jadi di mana dari segi pecahan kos tu sama ada dengan politeknik ataupun dengan pensyarah, dari segi pembahagian kos lah. Jadi kita tanya Cik Saiful bagaimana pengalaman di PMK lah, dari segi bagaimana kita berkongsi royalty ke apa ke dengan pensyarah, dengan para pelajar, berapa persen yang diambil oleh politeknik dan oleh pensyarah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Moderator.
Okey, untuk mengenai dengan kos yang ditanggung awal, biasanya kita bagi initial cost. Initial cost biasanya is a cost project yang biasanya kalau kita di project saya difahamkan initial cost ni berlaku masa punya projek pelajar. Kos yang mula-mula dia buat. Kalau macam dari kami di pengamalan di Politeknik, biasa kos awal tu memang ditanggung oleh pelajar sendiri lah. Dan pelajar sebab dia dalam program dia nak mendapatkan dia punya diploma, memang itu projek akhir yang dia boleh sediakan. Itu kos yang dia bertanggung untuk buat. Cuma bila di Politeknik kami, bila kata projek tu benar atau projek syarah dia buat tu ada projek benar ni untuk dibangunkan, kita akan bermula masa projek dipilih. Projek dipilih yang diangkat untuk tu baru kita start ambil dia punya proses. Masa tu baru kita start keluarkan kos under Politeknik. Masa kos dibangunkan, kita keluarkan Politeknik keluarkan kos melalui kelulusan jawatan kuasa amanah. Seperti mana tadi ada jawatan kuasa yang ada intelek dan kali kita ada jawatan kuasa perkongsian. Jawatan kuasa perkongsian ni adalah untuk meluluskan penggunaan tabung amanah. Dan kita akan lihat di situ dalam tabung amanah tu dia ada dalam jawatan kuasa perkongsian tu dalam tu adalah untuk terlibat dengan business side. Sebenarnya kita akan lihat kemampuan Politeknik tu nak menanggung kos atau tidak. Biasanya kita fikir risk ni. Bila kita rasa kita berani nak jalankan tu, baru Politeknik akan keluarkan dana untuk, dan di situ bila kita keluar dana dan dia buat marketing, buat kita semua dan promotion dah berlaku. So bila dapat sales, daripada sales tu masuk balik dalam tabung mana, keuntungan maksudnya tolak daripada cost tu yang daripada dia punya profit tu, barulah 80% masuk kepada pencipta dengan tim dia, 20% baru masuk pada institusi. Itu cara. Okay, thank you Cik Saiful. Jadi daripada that question tadi, ada satu pertanyaan daripada peserta. Kita dah spend so many money lah untuk kita buat produk. Tiba-tiba datang daripada China punya produk ni lebih murah. So bagaimana you all akan menghadapi perkara ini? Bisa pun. Okey, sebenarnya bagi dalam komersial kita nak cakap komersial ni sebenarnya jangan kita awal saya cakap ni dalam komersial ni plan ni kadang-kadang tak semesti sama apa yang kita rancang. So kita plan set A tapi berlaku set B. Mungkin dalam kes ni yang Tuan Muhammad kita cerita bertanyakan mengenai okey, tiba-tiba datang tiba kos yang daripada China tu lebih murah yang kita nak buat. Okey, tapi bila kes ni berlaku, biasanya kita akan ada kita dapat analisis lebih awal lah. Biasanya kita akan analisis lebih awal kemungkinan yang orang akan tiru ni macam mana. Kan kita akan lihat. That's why yang paling penting sekali, paling awal sekali kita start dengan dulu dengan prototype. Kita tetap prototype dan macam kami sebelum ni yang kes yang kami pernah berlaku sendiri, troli jemput sangkut. Troli jemput sangkut memang kami buat troli tu mahal special untuk angkat boat sangkut punya layar bersih pantai. Memang kita buat dia curve dia, itu juga kami dapat pattern. Okey. Bila kami buat tu, bila kami dah buat tu, kami dapat pattern semua dan lepas tu kami start dengan pilot test. Bila kita start dengan pilot test, kita start pada satu nelayan. Satu nelayan kita tengok tu. Di situ kami akan dapat lihat sejauh mana yang kita punya permintaan dan sejauh mana yang orang boleh diri, sejauh mana orang boleh kita dapat kerugian atau tidak. Bila kita buat tu, kita test, kita tengok bila kita dah pasarkan dekat satu nelayan, tengok orang dah tiru. So kita tak akan terus buat mass production. So kami akan tengok dulu permintaan dan tengok dulu keadaan pasaran. Okey, kita dah start, kita test dulu. Kita test, oh tak boleh ni. Tengok orang dah buat nelayan dah buat tambahan sebiji buat benda sama. So kita dah nampak nak tak boleh pergi. Kan? Dia dah nampak tak boleh pergi. Bila tak pergi, kita takkan buat. So macam kalau kes macam back boleh kata kes China, maknanya mungkin jika dia rasa dah terkedepan, dah terbuat awal, memang kos tu memang bila kita buat mana, bagi saya kita nak cakap direct susah sikit sebab kita kena tengok balik pada produk tu semula. Kita kena tengok pada produk tu semula, and then kita kena tengok business segmentation balik semula. So macam mana kita nak reinvention balik semula? Sama ada kita boleh modify ke, ataupun kita tukar channel business ke, atau kita masuk dalam bentuk business community ke. So kita kena pelbagai. So kita tak boleh pegang okey, channel okey, kalau benda ni China jual apa, habis laku dah lah. Kalau kita fikir macam tu, memang tersadai lah. Okey, terima kasih Cik Saiful. Kita akan tanya Cik Irfan the same question, sebab Cik Irfan selalu dealing dengan pelanggan industri. Bagaimana pihak industri menghadapi perkara ini lah?
apabila kos production itu agak tinggi, bila nak jual agak mahal sikit, tapi tiba-tiba datang daripada China punya produk agak murah. So, bagaimana industri akan overcome masalah ini? Okay, terima kasih. First thing dalam praktis industri adalah assuming kita dah ada kita dapat patent. Kita dah ada patent untuk teknologi tu, pasal dah datang produk daripada China. So the first thing kita ada buat adalah infringement analysis. Kita akan check dos yang China tu sama ke ataupun dia jatuh dalam scope protection patent kita. Sebab kita dalam situasi position nak mempertahankan patent kita. So kalau dia masuk jatuh dalam fall within kita punya patent protection, so kita akan suruh dia stop. You tak boleh masuk Malaysia, you pergi negara lain, negara lain yang kita tak ada protection lah. So kat Malaysia ni aku tuan tanah dia, kau tak boleh masuk. So what we do adalah we do the analysis, check whether apa tak bersamaan. Kalau sama or similar atau lebih kurang sama yang jatuh dalam scope protection tadi, kita akan issue melalui lah pengakuasaan daripada DHP, melalui melalui beberapa perundangan asas perundangan yang ada, kita akan suruh dia stop. Kita akan hantar warning letter suruh dia stop supaya nanti kita pertahankan our hal. That's the user practice. Okey, terima kasih Cik Irfan. Kita pergi ke next question, iaitu berkaitan dengan trade secret. Sebenarnya trade secret ni perlu ke kita filekan di MyInfo? Cik Azman boleh tolong jawab? Untuk makluman semua, trade secret ni tak ada registration So trade secret ni nak enforce under common law. So ini adalah ada agreement antara pekerja dengan majikan. So kalau pekerja ada breach the contract, so majikan boleh ambil tindakan mahkamah lah. Itu saja. Boleh Cik Irfan Saya tambah sikit. Betul. Trade secret memang tak ada di MyInfo. Sebab trade secret the moment you file patent, the moment you file trademark, the moment you file design, the moment you file copyright, you disclose kepada MyInfo. Lepas habis period, dia akan disclose ke public. So dia tak akan jadi secret. So trade secret ikutkan term trade secret tadi adalah benda dia ada kriteria adalah number one, briefly. Number one, trade secret tu mesti berbentuk secret dan tak ada form in the public domain. Satu kriteria pertama. Kriteria kedua, secret tu mesti ada value. Kenapa you keep that as a secret? Nombor tiga, that secret tu mesti dilindungi dengan beberapa cara, substantial step to make it secret. Maksudnya hanya beberapa orang je tahu pasal secret. Kalau kita ambil contohnya industri makanan, bagaimana pihak industri memformulakan supaya resepinya tu tak jatuh pada pihak lain? Okay, saya ambil contoh Domino's Pizza yang mana ada centralized kitchen. Okay, centralized kitchen ni bila dia buat, there are certain things yang contoh kalau franchise luar negara, Domino's, coating, flour, tepung dan semua daripada overseas. Hanya datang kat sini, masuk kepada production atau mixer dia saja. Mixer, certain temperature, certain stirring, certain time, and they say coated, masuk frozen. Dia pasteurkan. So that's how dia preserve secret dalam kes ni lah. Maksudnya orang kat US je tahu resepi apa. Macam nak produce Coca-Cola kat sini, dia tak hantar kau masukkan hydrogen ni tak. Because something dia dah keep there, you masuk kat sini, dia bring mix kat sana, you mix kat sini untuk jualan region ni. Maknanya kalau tuan-tuan berada di Amerika ke, di UK ke, kalau minum Coca-Cola tu sama je rasanya. Okay, next question. Dari segi bidang IT lah, bidang IT kriteria IT yang mana yang sesuai untuk kita filekan untuk IT, bidang IT? Sebenarnya ia bergantung kepada pemilik IP tersebut lah. Kalau dia penyelidik, dia mestilah kena filekan patent. Kalau warga pendidik macam lecturer, copyright banyaklah terlibat. So kalau bagi peniaga yang buat produk, yang jual tu, mesti filekan trademark dia. Dia bukan setakat untuk dapatkan exclusive right, dia tak nak orang lain guna. Contohnya kalau katakan peniaga tu dijual produk makanan, dia tak register dia punya trademark, ada orang lain pergi guna trademark yang sama, buat makanan yang sama, tiba-tiba kualiti tak sama,
boleh menyebabkan orang kena cerit berik ke, boleh memburukkan nama trademark tersebut lah. That's why trademark penting untuk daftar IP lah. Kepada Cik Saiful, pengalaman di PMK ada pernah yang berkaitan dengan IT tak? Pengalaman di PMK terlibat dengan projek IP yang berkaitan dengan informasi teknologi. Untuk kalau dari segi IP tu, pengalaman tu biasa kita akan lihat dari segi proses bagaimana keadaan pada produk tu sendiri lah, kan? Pada produk tu untuk kita IP. So kita akan tengok kategori, kan? Kalau macam contohnya kalau kami ada produk engineering, memang sesuatu tadi kita gunakan patent. So kalau kata tadi kita ada board game, ada English punya board game, so kita akan gunakan copyright. Okay? Betul juga macam Tuan Fatih tadi, macam is a one umbrella, kita ada satu trademark untuk satu politeknik dan KK, kita ada satu branding our own. So memang saya memang pernah fikir macam itu, pernah memikirkan dalam macam itu sebenarnya. Tapi macam pun kita memang akan minta mandat lah dari kita pergi HQ untuk arrangekan benda tu. Maknanya satu produk dari satu brand name datang dari semua politik dan KK. Saya setuju benda tu untuk trademark macam tu. Untuk di masyarakat datang lah, disediakan bawah di HQ lah. Cik Irfan, ada pengalaman tak dari segi pihak industri yang terlibat dengan IT seperti programming ke, software ke? Yes. Okay, usually kalau cakap pasal IT, dia more kepada software. Dia daripada software, copyright. So, tapi tak bermakna dia tak ada pattern dalam tu. Contohnya macam Huawei, tadi yang top rating Huawei, Intel, AMD, processor yang buat tu patentable aspect. So coming back to the apa nature of invention tadi lah. So the case to case basis lah. Some of them ada IP, ada patent, ada trademark, ada copyright. Tapi kalau IT ni most likely copyright dan patent lah. Tuan Raden, mungkin saya boleh tambah, saya tak confuse tadi. Okay, kalau untuk IT ya, kalau software ni lebih kepada copyright lah. Tapi kalau patent tu, dia punya sistem tu mesti bekerja dengan satu alat. So dia boleh patent kan untuk IT punya invention. Dia boleh patent dan juga copyright. Okay, thank you. Untuk soalan seterusnya iaitu bila kita nak mengkomersialkan produk kan, jadi kita akan bersama dengan pihak ketiga. Jadi dari segi hak milik kepada patent tu, siapa yang akan own dia punya right? Silakan Cik Fat. Okay, bila ada third party involvement, usually siapa hak pun bergantung kepada agreement kedua-dua pihak. So antara politeknik A dengan company A, so dia nak tak apalah politeknik saja solely own pun boleh, company A pun solely own dia saja pun boleh, ataupun jointly pun boleh. Ini bergantung kepada apa agreement yang tercapai lah antara kedua-dua pihak. Tak ada masalah untuk join ke individu. Cik Saiful, ada pengalaman di PMK dari segi kita berusaha dengan pihak ketiga untuk memasarkan kita punya produk? Okay, kalau mengenai pemasaran produk ni sebenarnya bila kita nak pasar produk, sebabkan kita bawa federal. So bawa federal ni kita tertakluk kepada kita punya prinsip undang-undang. Dan kita ada bila nak pemasaran ni kita baik balik pada kita punya trust date dan tabung amanah. So macam kalau macam kita ada spin-off company, so kalau politeknik kita pakai tabung amanah. So tabung amanah tu dalam trust date tu bentuk komersial kita nak buat tu, kita kena nyatakan dalam bentuk kertas kerja, kita kena maklumkan dalam mesyuarat tabung amanah. Kita maklumkan dalam tu, so kita pemasaran macam mana kaedah. So kita kena nyatakan. Kalau kita kata kita nak kalau kita buat jual untuk sendiri, dia mudah. So kita dalam tu kata putuskan dalam satu tabung amanah tu. Ini dalam kuasa. Tapi jika kita libatkan tadi, kita kata di sini pasal joint venture tu, okay, saya pun agak tahu benda ni. Sebab bila kita nak joint venture ni, kita tak boleh macam bincang dalam ni, okay, dah kita dah boleh buat tak dia. Kalau untuk dalam mana ni, kita terpaksa minta balik, kita kena back balik kita punya keputusan undang. So kita kena memilih keputusan undang dan kita kena mohon dan klausa tu yang tu
cukup dan ada. So bila seorang kata bagi green light, so baru kita boleh buat lah. Saya berdiri, saya untuk joint venture paling baru lah, saya baru ni nak kerjasama dengan joint venture dengan UKM. Apa yang dimaksudkan oleh Encik Saiful bermaksud bila kita berurusan dengan pihak ketiga perlu melalui penasihat undang-undang kementerian. Juga proses ni agak remeh sikit kan. Dia agak remeh lah, dia makan masa lah sebenarnya. Okay, next question. Kita gunakan peserta yang ada di Dewan ini untuk menanyakan soalan menggunakan mic yang ada dekat bawah tu. Dipersilakan. Ada soalan ke? Dekat ground, on the ground? Okay. Boleh gunakan mic yang terdekat dengan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Nur Atika binti Seman daripada Politeknik Queensland. Saya ada buat permohonan untuk patent. So then pihak MyIPO pun telah membuat maklum balas dan telah melantik satu syarikat lah untuk ejen syariah, kalau tak salah saya lah. Dan itu saya buat direct tanpa melalui pihak pengarah lah. Dan selepas itu, bila saya mengisi program 17, kalau tak salah saya, Form 17, dia memerlukan pengarah politeknik untuk tanda tangan agreement dengan syarikat yang dipilih untuk menguruskan patent tersebut lah. Pada peringkat awalnya, pihak MyIPO menyatakan bahawa memadai saya sebagai wakil penyelidik untuk patent produk tersebut. Tapi latestnya dia minta pengarah juga. Soalan saya yang pertama ialah apakah perlunya pihak pengarah politeknik untuk menandatangan projek yang telah dimohon patent oleh penyelidik lah. Itu macam saya lah. Saya nak tahu apa jenis situ, mungkin melibatkan bajet yang telah diluluskan kepada JPT dan sebagainya. Yang kedua, soalan saya yang kedua ialah, while waiting for the patent process, so saya merasakan duration itu terlalu lama. Saya buat daripada 30 Jun until now, dia tidak settle dan dia gagal untuk dipatentkan, dan bukan gagal, dia tak boleh patent, tetapi dia telah work out untuk utility innovation, UI. So my question is, what is the difference, the significant difference with patent and utility innovation? Yang ketiga, bila proses itu terlalu lama dan saya perlu bertanding untuk harta intelek, so saya punya bos mengusulkan saya buat copyright. So dalam proses utility innovation, I applied for copyright, dan copyright itu pun telah ada dapat surat maklum balas bahawa nombor sijil sudah ada dan boleh mohon untuk sijil. So soalan saya adalah, adakah bila utility innovation itu berjaya didapatkan, copyright tadi tu dia kontradik tak dengan utility innovation? Itu saja 3 soalan daripada saya. Terima kasih. Okey, saya rephrase mula untuk maklumat kepada semua audien dan panel. Yang pertama bermaksud dari segi hak milik patent tu, sama ada daripada inventor ataupun hak milik institusi. Yang pertama. Yang kedua dari segi proses tu, kenapa patent tu terpaksa di-downgrade kepada UI, kenapa, apa yang silapnya. Yang ketiga dari segi beliau telah filingkan copyright,
Dan apabila dah ada dapat UI, adakah dua dokumen tu akan bercanggah lah. Itu yang tiga soalan. So saya jemput Cik Azman untuk menceritakan sikit dari segi proses-proses pendaftaran patent. Terima kasih kepada Puan soalan tadi. Saya rasa Puan ada apply itu bawah Dana. Betul? Okey. Untuk permohonan di bawah Dana, MIPO akan menanggung kos compilan di mana ada syarat-syarat tertentu yang diberikan. Hanya kolej politeknik yang layak, universiti tak layak dan pemohon tersebut mestilah berumur di bawah 40 tahun. So pasal untuk mendapatkan tanda tangan perkara tu, saya rasa itu adalah antara prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak MIPO lah. Okay, itu saya rasa tak ada masalah tu. Kalau untuk mendapatkan pengesahan, saya rasa untuk mendapatkan pengesahan yang mengatakan dia staf politeknik, saya rasa. Okay, untuk soalan yang kedua, patent dengan UI ni sebenarnya UI ni pun patent juga. Bezanya adalah tempoh perlindungan. Untuk patent, tempoh perlindungan dia 20 tahun, manakala UI 10 tahun. Dia masih kategori patent. Dan dalam spek patent tu, spek UI tu, kalau patent, dia boleh letak more than one claim, lebih daripada satu claim. Untuk UI, hanya boleh letak satu claim sahaja. Maksudnya satu special features, new features yang ada dalam UI tu. Manakala yang bagi soalan yang ketiga, Puan kena berhati-hati antara patent dengan copyright ni. Macam apa Encik Saiful cakap tadi kadang nak filekan patent ni lambat, mahal. So dia orang filekan copyright dulu. Kena ingat, copyright ni dia lindungi you punya dokumen tu saja, karya sastra tu. Maksudnya dokumen pasal barang tu lah. So kalau katakan orang lain produce barang tersebut, dia tak boleh ambil tindakan kalau tak filekan patent. Itu beza dia. So kena hati-hati Dan kena ingat juga, kalau filekan copyright and then dah lebih 1 tahun nanti baru nak filekan patent, boleh menyebabkan tak dapat patent tersebut. Sebab apa? Novelty dia dah habis. So kena hati-hatilah dalam perkara ni. Kita minta yang Puan yang asking nak kata, okey kan? Jelas kan? Dia macam ni, dia selagi kita ni sebagai penjawat awam kita apa-apa invention yang kita hasilkan semasa dalam perkhidmatan tetap menjadi hak milik institusi lah. Macam politeknik Melaka ke apa IT ke selagi, tapi inventor tu nama Puan. Tapi hak milik masih menjadi hak milik institusi. Itu dalam akta kan, Cik Azman, dalam akta Hamid. So untuk seterusnya kita Cik Irfan yang berkongsi pengalaman semasa segi perbezaan antara copyright dengan patent yang berbeza, apa yang risiko-risiko lain yang akan kita hadapi. Terima kasih. Lanjutan daripada soalan tadi saya nak tambah sikit. Memang betul Tuan Asma beritahu kalau ada dana pemfala patent, dia legal basis dia senang je. Kenapa kena minta pengarah sign? Sebab by virtue of employment. So you ada employment, ada through Politeknik Policer, which is under label kat atas, and you mesti dapatkan pengarah dia. So the line of hierarchy dia macam tu. So that's why kena follow. Ada law pun dia beritahu. So tadi kalau nak cakap pasal copyright dengan UI ataupun patent ni, kita kena tahu apa copyright bagi apa, patent bagi apa, perlindungan apa. So kalau copyright tu tadi, kalau sekeping usually kalau perasan bila submit copyright, dia dalam bentuk dokumen tau yang guys hantar, because dia mesti something can be seen and can be heard. So dalam kes ni you submit dokumen ni ke MIPO untuk di copyright kan. So protection untuk copyright adalah reproduction of this document je. Reproduction of this, nak photo state, nak copy, nak share, you punya protection untuk copyright itu saja. Tapi kalau you berminat dengan teknologi yang you describe dalam ni, teknologi ni ABCD, trolley apa semua, you have to go on the patent. So antara patent copyright, memang you kena go for patent first. Sebab patent yang protect functional aspect. Later you can submit copyright. Dia tak ada issue contradicting lah. Sebab yang ni protect yang ni protect yang ni.
Okey, jelas poin tanya. Next question iaitu berkaitan dengan seorang pendidik ni, dia telah ada pattern yang tahun 2015. Jadi ada kemungkinan ke kita nak memfilekan pattern tu. So dia ada invention yang muncul pada tahun 2015. So sekarang dah 2020 kan. So ada kemungkinan tak kita nak memfilekan that pattern? Okay, yang seperti saya cakap dalam presentation tadi, untuk filekan patent ni mesti baru. Benda ni tak pernah disclose ke orang. Kalau disclose pun within 1 year, dalam masa setahun. Ni kalau invention dah 2015 tu memang dah tak lepas lah. Kalau file nanti pun tak akan dapat patent. Walaupun dia tak pernah mendedahkan kepada pihak public, the invention. Kalau let's say dia punya idea tu pada tahun 2012, baru terfikir nak daftar tahun ni kan, tapi dia tak pernah disclose dia punya invention tu kepada pihak public lah, boleh ke? Itu bergantung kepada carian oleh Pemeriksaan Patent ini. Kalau dia tak jumpa apa-apa dokumen berkaitan dengan invention tu, insyaAllah boleh dapat. Kalau ada patent yang dia jumpa, memang tak boleh lah. Cik Fan ada pernah mengalami kes yang sama, bermaksud idea tu dah lama, cuma tiba-tiba je nak pasal patent buat tahun ni. Banyak sekali kes macam ni. Terlalu banyak sampai sebab antara due diligence yang kena buat sebelum pergi for a patent adalah kena buat carian patent. So to see where your invention stand. So dalam kes ni banyaknya yang hantar, bila hantar report yang dia dapat tu negatif, maksudnya not patentable. Sebabkan jadi dia punya own publication. Dia masuk iText hari tu, dia masuk MTE, dia masuk hari tu. So poster semua ada. Nak pula jabatan JPP kat Facebook pun post, jabatan marah pun post apa semua. So dia tak ada novelty. So because of that, the novelty dah destroyed. So bila walaupun dia punya sendiri. So dalam kes ni sangat banyak. Tapi apa yang kita suggest, you kena buat improvement, substantial improvement daripada apa yang ada. So kena ubah lah, memang kena ubah. Dia tak boleh yang sama. Apa yang dinyatakan oleh Cik Fan ialah bermaksud kita improve that teknologi lah. Maybe idea 2012 tu kita improvekan lagi pada tahun ini. Bila jumpa penemuan baru untuk that same teknologi, kita boleh filekan. Okey, untuk Cik Saiful lah, ada pengalaman ke di Polytechnic Melaka? Benda tu ada. Biasanya bila kita jumpa macam ni kes, bila sebelum sesuatu projek nak masuk dalam pertandingan MTE, MTex, semua dekat IETex. So biasanya kami akan lihat memang kita tahan dari segi kos untuk nak patent. So biasanya bila kita pergi copyright, so biasanya copyright ni kami bukan pada produk itself, tapi sebenarnya kami pergi kepada manual penggunaan. Kita bukan pada produk, copyright kami pada manual penggunaan supaya benda ni nak mengatakan kami dah ada dan kami cuma cara guna. Tapi produk kami tak patent oleh kerana kekalangan kos kat situ sebab itu. So bila kita masuk iTex, pertandingan, so bila kita papar pun, so dia masih lagi ada benda-benda yang kita tak disclose pada untuk orang awam. Maksudnya orang tak tahu lagi ada part-part yang dalaman tu. Maksudnya contohlah kalau kita buat produk bentuk engineering, kita bisa software. Kita yang paid software tu yang luar tu kita punya menu cara guna kita tunjukkan. Kita dah copyright pun cara guna benda ni kita tunjukkan. Macam contoh function TV lah. Kita copyright kan cara function, cara nak guna TV tu. Tapi dalam TV tu kita tak tunjukkan. Kita tak mungkin kita masih ada, tak ada mampu kewangan kos tak ada. So kita tak patent kan. Tapi bila kita dah start dah menang dalam award apa semua, nampak ada permintaan, ada punya ni, okey, baru kita start patent kan. Tapi benda tu kita kena sorokkan lah. Bahagian tu kami akan bantu inventor, mana part boleh dedah, mana part tak boleh. Sebab kami kekan keuangan. Jadi cepat saya fikir which is the best way kan. Memang betul kata kalau Nifan cakap, kalau boleh memang kita pergi patent, kalau memang sepatutnya patent. Tapi kita tengok channel mana yang boleh kita, yang orang kata serendah-rendah untuk kita cover, lindung supaya kita dapat manfaat dia. Okay, terima kasih Cik Saiful. Apa yang dimaksudkan oleh Cik Saiful ialah kita mesti kita mesti merancang supaya sebelum kita pergi ke pertandingan kita dah ada sedikit protection lah. Cuma dari segi kebiasaannya ragam bentuk ni, dari segi how to do it tu yang kita kena sembunyikan.
Itu yang penting. How we do it. Itu yang kita sembunyikan. Yang itulah kita punya proses sebenarnya. Okey, untuk soalan yang seterusnya sebelum kita tamatkan untuk lunch, iaitu dari segi ada NDA, Non-Disclosure Agreement. Okay. Apabila kita nak berunding dengan pihak ketiga, apakah kekuatan Non-Disclosure Agreement itu antara pihak ketiga dengan institusi? Contohnya dengan PD dengan pihak ketiga, syarikat ABC. Cik Fan. NDA ni dia non-disclosure agreement between two parties or more tau, two parties, disclosing party dan party yang receive, ada dua. So kita nak ikat orang yang receive tu, yang receive information tu jangan disclose information kepada orang lain. Okay, so soalan how strong it is. Okay, dia NDA ni non-binding tau. So maksudnya kalau you sign the agreement, okay, aku sign, okay, that's it. So kalau kau disclose aku banyak ni je lah. But the thing is that macam mana, the question sepatutnya macam mana you nak enforce. Kalau you dapat tahu benda tu dia yang leak out. So the burden tu always on macam kita tahu dia yang leak out information, our information. So we have to find a link. How we confirm orang ni yang leak out the information. So we kena get the evidence macam mana dia ni boleh leak out. So kita cari sampai kita jumpa evidence yang kita tahu dia sebenarnya leak out, then we are in the strong position. Whether or not benda tu enforceable, itu yang paling penting. Ada NDA is good things buat dia dah ikat. Cuma enforceable atau tak itu bergantung kepada evidence atau establishment yang kita ada. Kalau kita tahu orang idea sama tapi kita tak boleh establish the link, siapa yang leak out ni kat mana dia tahu, dan kita tak investigate, kita tak cakna, we don't bother. So that's why yang benda tu tak jadi enforceable NDA. NDA boleh enforceable kalau you tahu, you buat and then you breach our NDA and you disclose to the third party, here are the evidence. So we are in the stronger position lah, like that. Ya, apa yang dinyatakan oleh Cik Irfan ialah sebelum kita berunding dengan pihak ketiga, kita mestilah mempunyai format NDA yang kuat, yang agak strong untuk kita charge that person lah. Jika that person makna dia tak jujur kan, dia pecahkan rahsia maklumat proses-proses evasion tu kepada pihak ketiga lah. Okay. Mungkin saya boleh tambah. Dia bila ada NDA, orang cakap apa man-man agak-agak tau. The level of disclosure dia tu, you kena play gear 1, 2, 3, 4, 5. Walaupun you dah sign NDA, you tak boleh nak straight away gear 5. That's the thing yang many common mistake yang terjadi lah. So firstly you kena test the water. You tahu whether or not industry really truly nak you punya idea, nak you take up the invention. So you masuk gear 1, you disclose sikit. So entice dia sampai dia cakap, oh, okay, kalau next thing macam mana? Kalau dia tahu to show, maksudnya you have to know how to whether or not the other party betul-betul interested. Masuk gear 2, gear 3. Okay, dah masuk gear 3, buat MOU atau MOA. So NDA, now you upgrade MOU, MOA. Lepas tu full agreement. Yang full agreement tu lah, oh, industri boleh tak you bagi kita letter of intention, LOI kat kita supaya kita boleh record dan masuk agreement, ada black and white. So the stages tu banyak tau. Dia bukan NDA, masuk gear 5, habis senyap tak jalan. Okey, ada lagi soalan untuk daripada floor? Ada lagi soalan? Saya bagi lagi 10 saat. Faham ke pasal NDA tu? Faham maknanya kalau kita nak pulih dengan orang, kita kena ada NDA. Dan kita pergi jumpa siapa-siapa je. Kadang-kadang orang bisnes ni dia, kita panggil dia ada muslihat muslihat, orang Melayu ada muslihat dia. Dia tahu sikit, dia akan buat ke tempat dia. Okey, kalau tak ada kita akan wrapping kita punya dialog untuk hari ini. Itu kita minta Cik Saiful untuk wrapping sikit mengenai isu semasa kita berkaitan dengan IP, misalnya 2 minit, 1 minit. Untuk mengenai IP sebenarnya paling penting sekali dalam proses tuan-tuan perempuan dan projek inovasi ini sebenarnya
paling penting adalah pengetahuan tentang apa yang nak buat. Yang paling penting tadi, bila sebab ada tadi apa-apa kita boleh copyright punya, nak beta semua boleh, tapi sebenarnya dia valuable atau tidak, itu je. Yang paling penting kena tahu skop, apa tujuan you, objektif dan kemana you nak tuju. Kalau boleh you tambahkan sikit, is a value added dia adalah siapa market dia lagi. You dah kena detect kawan, so demand kat mana. Macam contoh kata sekarang kes COVID ni kan, kes COVID orang kata contoh lah kalau kita di bagian pharmaceutical, so kalau kita kena buat tu, okay, aku nak kena buat COVID punya ubat kan, untuk benda benda tu kita kena tahu. Kita tak ada buat macam apa-apa kan, kita akan rugi lah sebenarnya. Bukan tak boleh, tapi buang masa sebenarnya. Itu saja. Okey, Cik Azman lah. Okey, para pensyarah kita ni memang amat inovatif. So, pengalaman Cik Azman dealing dengan para pensyarah kita bagaimana? Dari segi hasil-hasil invention dia orang macam mana? Okay, tuan, macam saya cakap tadi, ada invention yang bagus, tapi perlindungan yang tak kena tu yang buatkan masalah. Yang sepatutnya dipatentkan tapi di-copyrightkan, daftarkan copyright, so nanti akan ada masalah di kemudian hari. So apabila pensyarah buat invention, so pastikan benda tu daftarkan sebelum didedahkan kepada orang. Macam saya tunjuk tadi, yang kat Harian Metro punya tu, Politeknik Kota Baru, okay, buat apa? Ciptaan. So dalam tu ada 5 invention semua, tapi bila check tak ada pun filekan patent. So kena pastikan sebelum dedahkan kepada orang, filekan patent ataupun apa-apa IP yang betul lah. Okey, terima kasih Cik Nur Azman. Last kali Cik Irfan. Cik Irfan selalu berurusan dengan pihak industri dan pihak politeknik. Dari segi inovatifnya invention yang dihasilkan oleh industri dengan dan politeknik itu macam mana? Okay, based on saya punya brief review, satu je, dia kena lebih more kreatif dan more critical. Maksudnya inovasi itu lebih kreatif dan lebih kritikal. Kalau you buat satu troli, buat satu tank, dia mesti fikirkan kreativiti dan kritikal. Dia mesti kritikal. Baru you boleh create demand dan masuk dalam commercial market. And my last but not least advice adalah always get a dry IP counsel or IP advisor. Penasihat IP yang hidup yang akan tag team dengan you supaya it's a long term punya journey in IP. Okey, itu sahaja untuk dialog kita yang pertama untuk hari ini. Kita akan bersambung kepada dialog yang seterusnya selepas makan tengah hari, iaitu pada pukul 2 suku. So kita ucapkan terima kasih kepada para panel kita. Jadi saya sarankan kepada majlis, kepada pengurusi majlis, terima kasih. Dialog yang terakhir iaitu kepentingan dan faedah perlindungan harta internet. Panel kita iaitu Cik Muhammad Nur Azman daripada Mahipo, Cik Irfan daripada Pakatan Usaha International dan Cik Saiful daripada Politeknik Melaka. Jadi kita mulakan dulu dengan Cik Nur Azman. Okey, pendaftaran IP ataupun harta internet ini bukannya wajib kepada kita. Okay. Jadi kenapa inventor tu mesti mendaftarkan hasil invention mereka? Silakan. Okey, terima kasih tuan. Seperti yang mungkin anda tahu semua kat sini, IP adalah voluntary. So tak wajib, tak macam SSM, orang berniaga wajib daftar perniagaan. Untuk IP, kalau you nak protection, you kena daftarkan. Apabila daftar, bila dah ada right, barulah you boleh gunakan harta intelek tu seperti juga harta benda lain. Boleh jual, boleh sewa, boleh licensekan. Ada lagi satu cara, kalau kat US dipanggil patent troll. Patent troll ni
Orang tu dia filekan patent, pemilik patent ni dia tak ada niat nak manufacture produk pun. Dia filekan patent, dia biar je. Ditunggu kawan-kawan patent examiner saya cakap dia tahan apa? Tahan kad. Tengok ada infringement je, dia orang sue company itu. Itu adalah salah satu cara dia orang buat duit lah. Dengan cara tu juga kita boleh tengok patent tu ada nilai untuk komersial tak. Kalau ada orang guna tu maksud dia ada nilai komersial. So kalau nak dapatkan hak tu, so kena daftar hak intelek. Okey, terima kasih Cik Nur Osman. Dari segi pendapat Cik Irfan, macam mana? Kalau nak komersialkan, memang you kena dapatkan protection. Kalau nak dapatkan protection, memang kena daftar. So dengan kata mudah, kalau kita nak reap atau kita nak harvest apa-apa benefit daripada inovasi kita buat, kita mesti daftarkan untuk dapat perlindungan. So kita banyak ufti kepada kerajaan Malaysia, Malaysia tolong protect aku dalam apa-apa jua dalam kes ni. So kalau kita tak protect, kita tak ada legal basis. Kalau apa-apa terjadi kepada kita punya inovasi, kita tak ada legal basis, tak ada legal evidence, kita tak boleh nak membuktikan dan local standard kita adalah owner kepada teknologi tu. So by virtue of filing, kita sebenarnya establish kita adalah owner kepada teknologi ni. Okey, untuk soalan untuk Cik Saiful lah. Jadi perlindungan harta intelek ini merupakan hal tuju yang jelas kepada sistem kita, sistem politik kita. Jadi my question is to you, kat mana proses dokumentasi harta intelek ini yang berlaku semasa projek akhir pelajar? Proses ni berlaku bila dalam projek akhir pelajar ni setelah projek siapkannya projek, dan sebelum dia nak masuk pertandingan, dia seharusnya lah sebelum masuk pertandingan seharusnya dia mendaftarkan dokumentasi tersebut. Okay? So, tujuan ni sebab banyak faedah lah, seperti apa yang diceritakan oleh Irfan, Cik Azman. Sebab benda tu menunjukkan kita punya black and white. Black and white pemilikan kita secara dokumen. Itulah kita punya bukti lah, kan kita bukti. So dengan adanya bukti itu, dia akan satu lagi dalam masa sama dia menggalakkan juga untuk kata orang penemuan-penemuan sumber-sumber hasil yang baru. Sebab bila kita tahu aku buat ni, aku ada bukti hak aku. So kita nampak agak ada dalam dunia sertifikat tulis ni aku punya. Jadi secara tu dia jadikan semangat untuk belajar dan semangat juga untuk pada pensyarah supaya menghasilkan lebih banyak lagi benda-benda invention yang baru. Okay? Dalam masa sama juga sebenarnya dengan adanya IP ni sebenarnya, kalau kita dapat secara umum kita lihat di mana dalam pertandingan-pertandingan program dan makin rancak dalam pertandingan inovasi di mana-mana tempat. Okay? Di mana pensyarah, pelajar terlibat dalam program pertandingan. So secara langsung dia akan menampakkan peningkatan mutu kerja, hasil kerja kan. Mungkin kalau sebelumnya tak ada tandingan, tak ada apa kan, orang kan buat untuk for leisure. Tapi bila ada pertandingan, ada benda macam ni, ada IP, so orang seronok lah, dia dapat satisfaction sebenarnya. So saya nampak boleh bagus lah dengan adanya IP macam ni, menunjukkan bahawa hasil kerja makin baik lah. Di samping yang last is reward lah. Of course, dengan ada bukti tadi, yang Tuan Irfan cakap tadi, dengan ada bukti itu dokumen, boleh dapat reward pula lepas tu, lagi seronok kan. Okay, itulah yang saya ingin pandangan. Okay, terima kasih. Kalau boleh saya tambah sikit. Silakan. Kalau kita bagi kereta, kita ada geran kereta. Kita beli rumah, ada geran rumah. Itulah bukti pemilikan pada harta tersebut. Sama lah macam IP. Cuma soal saya, kalau kita ada patent atau UI atau mesti diperbarui every year ke? Ya, untuk patent every year. Setiap tahun dan maksimum 20 tahun. Untuk UI selama maksimum dia 10 tahun saja. Manakala untuk trademark, selagi mana you renew, selagi itulah hidup. Dia setiap 10 tahun. Manakala untuk ID pula setiap 5 tahun. Untuk copyright tak perlu, bayar sekali saja. Okay, dari segi kos kita lihat every year kena bayar dia punya iuran tu. Apa implikasi kalau inventor tidak membayar iuran tahunan tu pada patent azam patent?
Okey, selepas certain period, kalau lambat bayar selalunya MyPo akan kenakan surcharge. Dia akan doublekan fee itu. Selepas certain period, kita akan keluarkan daripada record, means you tak boleh nak renew lagi. So kalau macam trademark, you kena buat reinstatement. Kalau lebih setahun, kena fine barulah. Kalau tak buat juga, nanti maksudnya benda tu kalau trademark orang lain boleh guna, you tak boleh nak larang. Kalau macam patent, orang lain boleh produce produk tersebut, so tak dikira melanggar patent. Okay, apa yang dinyatakan oleh Cik Azman ialah jika tuan telah di grant patent ataupun UI, tuan mestilah memperbaruinya every year. Jika tidak, after certain period, patent itu akan menjadi hak milik awam. Maknanya sesiapa saja boleh gunakan invention tersebut tanpa membayar royalty kepada kita. So itu risiko dia lah. Okay, yang seterusnya kita pun menjemput question daripada floor. Dipersilakan kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di awal pembentangan, pasti mungkin Cik Noor Azman rasanya dituliskan di situ bahawa antara sedara yang boleh di-copyright itu adalah karya-karya penulisan yang bukan berbentuk ilmiah, termasuk dalam sedara yang boleh didapatkan copyright lah. Jadi soalan saya adalah adakah bila kita mendapatkan IP untuk sesuatu perkara tersebut, ini bermakna semua produk yang atau semua karya yang tersenarai itu adalah bermaksud ini adalah inovasi? Adakah inovasi? Semua yang disenaraikan di bawah yang dikenali diurus oleh IPO itu adalah produk inovasi. Bolehkah kita kategorikan sebagai produk inovasi? Jelas ke? Cik Azman, jelas? Puan, harta intelek ni dia terbagi kepada dua. Iaitu yang pertama adalah, kumpulan yang pertama adalah harta industri, dan yang kedua ialah copyright. Di bawah harta industri ni itulah patent, trademark, ID. Nak kata inovasi, mungkin Cik Irfan boleh melansur. Sebab untuk copyright ni dia hanya protect apa yang ditulis oleh pemilik tersebut daripada orang lain reproduce benda tu. Contohnya macam teks ucapan ataupun kertas kerja kan. So orang lain tak boleh reproduce. So setahu saya inovasi ni lebih kepada mereka cipta lah, apa yang saya faham. Dia berbalik kepada apa definisi inovasi yang ditakrifkan lah. Kalau sebab perkataan inovasi ni terlalu banyak definisi dia. Even yang cakap definisi, salah satu definisi inovasi adalah teknologi yang dikomersialkan, itu inovasi. Ada orang lain pula definisi berlainan. So kalau nak kata kalau dia satu produk inovasi dan memenuhi meaning inovasi, saya kata tak ada masalah. Contohnya macam skrip MC orang buat, kita tulis. So bila tulis dibaca oleh MC. So ada berlaku pertukaran medium daripada skrip kepada audible. So audible tu berlaku adaptasi daripada skrip kepada movie lah, for example. So itu pun dikira inovasi. So bergantung kepada definisi inovasi. Okey Puan, kita jangan confuse dengan copyright dengan patent. Yang confuse. Copyright itu hanya yang kita declare sahaja. Kalau proses itu ialah patent atau UI. Okay, yang seterusnya kita sembang sikit mengenai duit lah. Dari segi Cik Azman ataupun Cik Irfan boleh jawab. Harta intelek ni mampu untuk menjana orang panggil new wealth ataupun kekayaan yang baru kepada negara, kepada institusi dan kepada penduduk sendiri. Jadi bagaimana harta intelek ni boleh menjana pendapatan yang lumayan kepada kita? Cik Azman? So apa
apabila pemilik harta intelek itu mendapat hak eksklusif, dia bebas buat apa saja. Kita tengok tadi contohnya iPad ProView dapat 60 million. Fraser and Neff jual dia punya trademark. So J.K. Rowling dia tulis buku, dia bagi kebenaran untuk orang buat filem. Star Wars licensekan kepada company untuk buat merchandise. Itulah antara income yang boleh generate daripada IP lah. Sama ada boleh dijual terus, boleh disewa, boleh licensekan. Terpulang pada pemilik. Okey, kalau kita ambil cerita Piramli lah, sebenarnya siapa yang dapat duit? Cik Faham jawab? Okay, sebelum Piramli tu saya nak tambah sikit apa yang Tuan Azman tahu. Macam mana dia jadi sumber kekayaan, kita kena tengok the entire ecosystem tau. The entire ecosystem, siapa dan top food reaction, food chain sampai ke bawah. So orang ni yang akan merancangkan ekonomi. So maksudnya dari segi kita produce IP, orang ni guna IP. So kita produce, kita create job. Bila kita create job, orang ni guna. Bila orang guna, orang beli produk. Beli produk kita dapat duit. So the food chain dia tu cycling. So kita tak boleh stop food chain. So kekayaan dia tu tax government lah. Government ambil tax. So bila banyak industri keluar, banyak tax yang government dapat. So the more better economy, the better kekayaan yang government dapat. Dari segi Piramli tadi, sebenarnya karya Piramli as early as 1973. So lepas meninggal, saya tak kira lah. But kalau kita tengok balik, siapa own the karya dia tu? Siapa? Is it Piramli ke Shaw Brothers ke sekarang yang own? Siapa yang own? So whether or not they still get the royalty from there. Kalau Shaw Brothers dapat, kenapa? Because dia owner. So dalam IP ni ada dua part lah, ownership, inventorship ataupun authorship. So ownership ni dia owner, dia own. So kata putus, the decision maker ni dia. Tapi dia still perlukan inventor untuk membantu dari segi proposal untuk teknologi upscale dan segi downscale, dari segi invention apa semua. Tapi pemilikannya dalam kes ni Shaw Brothers lah. That's why broadcasting right hanya dia kena request daripada Shaw Brothers. Ya, saya pernah masa sekolah dulu, saya pernah pergi ke Bangkok ya. Di Bangkok itu, filem Piramli ditayangkan dalam TV di Bangkok, Thailand. Tak hebatnya Piramli itu kan. Tapi hasil dapat kepada Shaw Brothers. So itu kita tak nak lah. Maknanya copyright itu asalnya maybe boleh kita dapat, tapi dapat ke pihak lain. Maybe tak ada agreement antara pelakon tu dengan producer. Kalau di USA, siri-siri TV ke apa, dia pelakon tu akan dapat income berterusan selagi siri tu ditayangkan di sana dan di seluruh dunia lah. Maknanya ada agreement antara producer dengan pelakon supaya maknanya income tu berterusan. Dari segi teknik Melaka pula, bagaimana strategi Cik Saiful untuk mengubah, untuk mencipta kekayaan baru dalam IP? Sebenarnya kalau kita lihat secara umumnya tadi, dia sebenarnya dah nampak macam satu landscape baru sebenarnya. Kalau dalam segi negara, dia ada umumnya segi negara ni memang ada satu landscape umum. Dan dia juga akan melibatkan dari segi dalam institusi sendiri. So institusi pun dah kena ada satu landscape baru tadi. So dia memang dia akan nampak satu wujudan sumber kekayaan baru lah. Dan institusi sebenarnya kena ambil peluang untuk involve. Sebab kita pun sedia maklum, sebab kita tidak dari segi pendidikan tak boleh hanya menghadap dari segi yuran kan, kita boleh anggap daripada yuran belajar. So kita kena dapatkan daripada luar pun semua. Salah satu contohnya macam ni melalui IP. Dan sebenarnya dalam masa yang sama, bila kita lihat dari segi sumber kekayaan melalui IP, kita akan lihat di mana satu image baru sebenarnya. Bila kita politeknik boleh, atau KK Coach Community boleh create satu benda IP yang baru yang akan nampakkan satu image. Satu image yang orang nampak, wow, di mana institusi ini boleh menghasilkan benda-benda yang baru. So benda ni akan memberikan image, lepas tu dari segi kewangan, benda-benda akan menjadikan satu landscape yang merubahkan dari segi pendidikan segi. Dan di mana pelajar pun, bila saya lihat di masa akan datang, pelajar saya akan pilih di mana institusi yang paling terbaik. So dulu orang masuk hanya nak pergi tempat government
kan. Sekarang kita dah lihat orang dah banyak masuk pendidikan, nak pilih tempat yang belajar kemahiran. Kalau kita lihat sekarang kan, belajar sekarang dah disebut kemahiran. Dan mungkin sekarang akan datang orang akan belajar mana tempat boleh menghasilkan benda-benda yang innovation. So orang pergi ke tempat, contohlah dekat tempat satu A ni, di sini ada banyak engineering. Maksudnya kita dah belajar contohnya leadership lah. Dan contoh politeknik ni, dia ada leadership dalam IT. So orang kata, belajar kat sini lah. So apa tau, dia leadership in IT. So budak masuk situ, pelajar masuk situ, ada kerana nakkan dia punya teknologi dalam IP ke situ. So perubahan, sebenarnya landscape akan berubah kat situ. So di sini peluang yang kita boleh ambil di samping dalam untuk menambahkan pendapatan untuk politeknik dan juga image sekali dalam tu. Termasuk sebenarnya bila kita lihat lebih jauh, selain daripada kita dapat pendapatan baru melalui UIP, kita akan dapat satu pendapatan penambahan yang lebih baik dari segi pelajar. Maknanya jumlah pelajar tu, maknanya pelajar akan lebih ramai dan yuran sendiri akan dapat lebih baik. Itulah pendapat saya tentang tambahan je saya buat lah. Dari segi perancangan, dari segi portion berapa dapat oleh pensyarah politeknik orang Melaka tu dah ada kan? Okey, yang portion tu memang ada. Kita ikut satu guideline yang telah dikeluarkan sebelum ni. Kita ada daripada GPK, kita dah keluarkan dah. So kita ikut follow dia tu. Dan kita gunakan guideline itu untuk mendapatkan berita bermakna lah. Kita muat berita bermakna dan kita panjangkan kepada Jabatan Akauntan Negara lah. Benda tu biasa Jabatan akan melihat kita punya prosedur klosa sebenarnya. Sebenarnya satu lagi just penambahan, sebab dalam tabung amanah tu dia bukan duit BPM, dia bukan duit anggaran belanja burus kerajaan. Sebab dia merupakan duit yang dana yang kita cari hasil daripada perniagaan di luar, tapi yang dibawa masuk dalam akaun kerajaan. So penetapan kadar tu sebenarnya masih lagi longgar, boleh dibuat dan ditentukan oleh Jabatan Kuasa Dalaman sebenarnya. Sebab dia bukan duit BPM. Tapi walaupun klosa tu memang adalah kita dapatkan dari PKK lah. Okay, apa yang diterangkan oleh Encik Saiful tadi bermaksud insyaAllah para pensyarah yang terlibat dengan innovation, yang mana innovationnya telah dikomersialkan, akan ada royalty untuk tuan-tuan lah. Cuma pecahan tu belum lagi ada, kan? Okay, saya tambahkan sikit. InsyaAllah mungkin insyaAllah dalam tahun depan kita akan keluarkan satu garis panduan lah, insyaAllah lah. InsyaAllah jika tiada barang minta dapat lulusan daripada Kutub Pengarah, kita akan keluar satu standard garis panduan SOP untuk berkomersialan lah, dan akan digunakan pakai untuk seluruh lah. InsyaAllah, mudah-mudahan doakanlah garis panduan ini dapat lulusan. Okey, terima kasih. Kita dah habis berkaitan dengan kekayaan baru lah. Okay. Jadi soalan seterusnya, dari segi perlindungan, apabila patent tu hendak dikomersialkan, akan ada pihak ketiga yang akan, contohnya pengilang akan membantu kita untuk develop proses pengeluaran. Jadi soalan saya ialah, adakah fabrikator ataupun pengilang itu akan juga dimasukkan sebagai part of the inventor? Cik Azman? Okay, contohnya lah, kita ada satu produk, dan pihak inventor, pihak pengilang setuju untuk dikeluarkan secara mass production, secara besar-besaran. Lepas tu in between akan wujudnya proses-proses baru yang semasa kita nak mengeluarkan secara mass production itu. Jadi adakah proses baru itu hak milik patentnya milik bersama daripada kita dan pengilang, ataupun macam mana? Okey, perkara tu kena clear dalam agreement. Kalau ada collaboration, apa-apa IP yang terhasil daripada kerjasama tu hak milik siapa, kena clear dalam perjanjian antara pengilang dengan pemilik patent atau IP tersebut. Cik Irfan boleh share sikit apa yang pernah tuan lalui? Boleh. Selalunya bila kalau ada upscaling, maksudnya daripada prototype nak ke mass production, akan ada adjustment ikut production line dia. So upscaling yang terjadi kat situ untuk namakan industri perkilang sebagai one of the inventors, itu jarang berlaku lah. Usually because dia adalah you being paid to do that and then you kena deliver the work. So highly likely kita akan tambah dia sebagai inventor.
melainkan kalau the new IP yang arising from the development of tool dekat mass production. So new idea dia tu substantial, which is you tak boleh nak you tak boleh nak exclude dia. So bila you bekerja dengan industri, diterjana dengan industri, so coming back to apa agreement you dengan kilang tadi. So ada tak clause pasal IP? Okay, clause IP ada. Siapa pun IP? So kalau dia kata apa-apa IP yang terbit daripada aktiviti ni boleh jadi hak milik politeknik sahaja. Ke dia jadi apa-apa IP yang terbit daripada sini hak milik bersama antara politeknik dan pengilang. Okey, tapi dia bergantung juga kepada tajuk agreement yang ada. So kalau kita appoint pengilang tu as fabricator, so dia hanya sebagai fabricator je. So that means that kita bagi tahu dia this is our drawing, AutoCAD drawing, kita nak spec macam ni, macam ni. Kau buat. Lepas tu kita bayar kau berapa yang kita nak buat. So kalau in the cost of, itu ada NDA lah bila kita disclose drawing kat dia. Bila in the cost of that one ada new IP, okay, now kita decide siapa yang nak own. So tengok agreement NDA tadi, ada tak cakap pasal IP. So kalau IP solely by Politeknik, dan Politeknik lah. Tapi highly likely lah tambah dia orang sebagai inventor tu tak. Okay, apa dinyatakan oleh Cik Azman tadi. Okay, Cik saya pun nak ulang sikit mengenai pengalaman di PMK. Sebab saya pun ada kena kes macam ni lah. So contohnya tadi kita ada kes wiring fault tester. So asalnya inventor kita tu buat dalam bentuk gunakan papan plywood. Papan plywood asalnya lah kan. Nak start idea kan, kalau idea tu papan plywood. So bila kita cari fabricator untuk buat benda ni, so kita nak tukarkan dalam bentuk tadi lah, dalam bentuk yang aluminium steel kita tukar tu. So memang kita terlibat dengan manufacturing contract. So dalam manufacturing contract, so betul apa yang Rifan cakap tadi. So kita declare kat situ, kita beritahu memang kami nak hak projek ni. So apa-apa rumah baru yang ada ni, so kita bayar dalam kos. So kita pay the cost untuk apa-apa invention baru apa semua. Sebab kita tukar daripada papan plywood tu, tukarkan kepada bentuk steel. So pasti memang akan ada benda-benda lain yang akan terlibat. Sebab papan plywood dia tak ada attachment dengan current kan. Tapi bila kita steel, ada part-part kena letak berlebat dalam apa kan. Sebab saya tak main plywood, tapi cuma saya lihat dalam proses tu. So kami dah declare dalam tu bahawa perubahan yang bukan ada buat yang kelainan daripada tu, itu hak milik Politeknik dan kami bayar kos yang invention dia tu. Itu tadilah yang pengalaman yang kita jumpa tu lah. Okey, terima kasih Cik Saiful. Okey, yang seterusnya kita masih membuka soalan untuk the floor kalau ada. Silakan. Ada ke? Okey, apa yang dinyatakan oleh 3 pattern bermaksud walaupun kita ada satu pattern A kan, apabila berlaku proses mass production mesti akan ada valid pattern A1, pattern A2, pattern A3. Yang tiga ni lah kita kena jelas antara fabricator dengan kita, sama ada itu hak milik kita ataupun hak milik bersama. Yang ni yang ramai orang tak clear kan. Masa buat agreement dulu kita miss, ujung-ujung yang new RZ pattern tak akan menjadi milik fabricator. Itu jadi bahaya tu. Okay, yang seterusnya ialah yang seterusnya untuk Cik Saiful. Jadi bagaimana perlindungan harta intelek ni akan menjadi satu benda yang new landscape lah kepada kita poli kita dan poli komiti. Dan saya nak tambah sikit lagi. Di mana apa yang kita panggil, saya nak kaitan sikit daripada peserta dalam program. Okey, kita buat, kita turunkan dulu. Okey, tadi pun dah cerita sekali new landscape, cuma saya tambahkan sikit lagi new landscape tu ada satu lagi yang kita tak sentuh tentang curriculum. Tentang curriculum di mana bila benda ni dah rancang, okey, dia boleh macam dia tingkat negara, dia sebagai industri pun dah sibuk dengan data lab, dah sibuk dengan IP. So saya nampak untuk landscape Politeknik dengan KK, kita punya curriculum projek pelajar dah dimasukkan subtopik subtopik data lab, subtopik pasal pattern, supaya
inventor, belajar, nampak terarah kan. So, kita tak nak macam sekali bahawa masa kita berlaku dalam bentuk informal, kita maklum buat kursus, buat seminar, maklumkan pada penjadi projek semua kan. Tapi saya nampak new landscape ni untuk kesinambungan ke arah new invention, pada sumber kekayaan baru. So curriculum mesti ada tau, mesti di-involvekan supaya negara ini dapat menghasilkan. Bila dah ada curriculum ni, so negara akan menghasilkan pelajar-pelajar yang ada inovatif. Sebab dah ada curriculum, so tak terurus dan nampak benda ni lebih teratur. Okey, tambahan kepada question kepada Cik Saiful lah. Jadi mereka bertanya lah, adakah projek inovasi itu perlu dipatenkan terlebih dahulu atau sebelum dipublish ataupun sebaliknya? Okey, kalau kita lihat sebenarnya kita tengok dari pelbagai sudut lah. Kalau kita tengok dari sudut industri sebab tu sebenarnya penting dalam untuk pasal patent tak patent ni semuanya, kita sebenarnya lihat pada objektif. Okey, kalau objektif kita ke arah komersial, kita lihat benda ni memanglah kalau dari segi industri, memang sebelum kita nak masuk pameran pertandingan, memang kita kena patent. Kita kena lock dulu kita kena lock dulu. Dan sebenarnya dalam proses yang saya tengah terlibat dengan Frame, yang saya sembang dengan mereka, sesuatu projek-projek innovation yang memang untuk masuk pertandingan pun, mereka ambil masa sampai 2-3 tahun baru nak boleh publish orang. Bukan buat sikit terus tunjukkan orang. Tapi sebenarnya landscape Frame ataupun Ariu berbeza dengan kita. Macam kita politeknik, kita buat untuk terus hantar kat orang. So dia jadi objektif ni pasal patent tak patent. Objektif ni sekarang, kalau kita buat memang education, kita buat ni memang kita sekadar nak bagi tahu orang, kita memang just nak information saja. So memang you buat tu memang you tak patent, tak apa. Tapi berbalik semula, berbalik tak you nak buat tanpa patent kan. Tapi sekiranya benda yang nak dipamer dalam pertandingan tu mempunyai nilai yang tinggi, value yang tinggi, kalau you tak patent, rugilah. Sebab tu sebenarnya mungkin kita di politeknik kurang, kita tak dapat lagi pendedahan tentang IP value sebenarnya. Bagilah kita dalam curriculum kita berdapat expertise yang masuk menerangkan pasal IP value. IP value ni one part pada elemen paling penting supaya IP value ni akan boleh menerangkan kepada kita projek-projek mana projek ada value tinggi, mana tak tinggi. Di situ kita dapat detect yang ada value tinggi, kita boleh tolak tepi, disimpan untuk patent, kita tunggu. Masa bila kita boleh keluarkan. Sebab kita lag kat situ sebenarnya. Okey, thank you Cik Saiful. Apakah pandangan daripada Cik Irfan? Apabila Cik Irfan dealing dengan pihak IPTA, pihak IPTA selalunya mempunyai pelbagai innovation. So bagaimana mereka deal, mana sama dia orang pergi dulu ke konfront ataupun dia orang kena patent dulu? Okey, masing-masing ada dia punya own SOP, masing-masing ada dia punya own cara, masing-masing tak nak ikut masing-masing. So, tapi dia ikut satu, which is the law, says so, and dia akan follow, dan juga precedent success story yang dia ada. Okay, usually dia akan ada internal jatuh kuasa lah, CK, HR, jatuh kuasa intelek, yang mana yang menguruskan semua benda ni. Tapi masalah di peringkat universiti lain, which is dia orang dulu banyak belum nak patent, tapi sekarang bila ada banyak patent tak dikomersialkan, dia orang susah nak dapatkan invention daripada faculty. Dia orang tak declare, bersyarat tak pergi dan tak submit. So apa isu berlaku dekat IPTA adalah dia orang kena submit baru ada pemilihan sebab banyak. Tapi sekarang ni dulu pernah banyak yang dipilih. Sekarang ni nak pilih sangat kurang sebab tak ramai submit. So for God no reasons kenapa dia tak submit. Mungkin ikut channel-channel yang lain lah. Atas bumbung ke belakang ni tak tahu. So ada channel-channel terjadi. So biasanya screening tu dibuat ikut TRL yang saya cakap tadi, teknologi readiness level. Kalau dia masih lagi premature, tak matang lagi, inovasi tu akan di-incubate dulu. Incubate sampailah dia matang. So bila dia matang tu maksudnya dia berpindah lah TRL 1 sampai 4 dah ready, you dah ada engagement dengan industri. Okey lah, kita bercakap pasal profiling intelek, screening macam tu. Setelah habis bahagian ni untuk Cik Nur Azman. Jadi apabila kita dah ada patent, okay, jadi adakah kita mendapat perlindungan ke seluruh dunia atau macam mana? Cik Azman, silakan.
IP ni adalah teritorial ataupun bersifat wilayah. Dia hanya dapat protection di negara yang didaftarkan IP. So kalau nak dapatkan protection di negara-negara lain, you kena register di negara tersebut. Kalau nak register 10 negara lah kena pergi. Tapi since 2007 Malaysia kita dah jadi member of PCT, Patent Cooperation Treaty, di mana pemohon patent ni dia boleh datang ke MIPO, dia boleh filekan patent dia ke negara-negara ahli PCT ya. So kos dia lebih jimat. Contohnya sebelum Malaysia jadi ahli PCT, kalau nak filekan keluar negara, you kena appoint agent kat sini. Agent kat sini kena appoint agent kat negara tersebut. Sekarang ni dengan PCT tak perlu lagi melalui proses tu. Sama juga dengan trademark. Trademark melalui merit protocol, datang ke MIPO, bayar handling fee RM200 dan boleh tik mana negara yang nak pergi. Tapi kadar bayaran kat negara tersebut tu masih ikut kadar tu lah, sama, cuma dia bypass agent itu saja. So costnya lebih jimat. Maknanya kita perlu menggunakan agent di Malaysia, tapi kita boleh lindung di negara-negara lain yang terpilih. Ya, betul. Okey, untuk Cik Irfan, ada pengalaman tak di mana inventor tu mohon untuk patentnya ataupun IP-nya dilindungi di negara lain? Ada? Ada. Kita inbound and outbound. So kita ada international client juga yang kita uruskan dekat Malaysia, biggest portfolio, high profile client kat Malaysia. Ada juga kita punya local clients nak outbound, nak ke luar negara. So kat sini yang berlaku pelbagai analisis yang kena buat untuk determine. Sebab kadang-kadang penyelidik kata, oh saya market dekat US, macam ni justify you punya market dekat US. Even you cakap dekat US, what are the market di US? So market study dekat sana tu amat diperlukan. So dalam kes ni, kalau kita nak file ke luar negara, of course kita ada beberapa pilihan lah. So kita punya associate ataupun agent dekat sana memang kita kena appoint. Okay. Melainkan applicant tu directly. So that's also possible. Tapi selalunya kalau applicant directly deal dengan client, dia bypass agent, dia akan jadi hanky-panky. Because all these thing, and dia akan datang balik pada kita, Irfan boleh tak you handle bla bla. Kenapa? Oh dah jadi macam ni, dah refuse. So dah ditolak dekat sana, betul datang balik. So cost untuk disaster recovery tu lagi mahal daripada cost your point yang bermula. So benda tu yang misalnya it's good kalau you experience full cycle dulu, and later you nak bypass whoever associate ke intermediary, tak ada masalah. Okey, itu dari segi perlindungan IP kita untuk di peringkat dunia. Kalau cuma saya pernah check invention alat pengait kelapa sawit. Jadi inventor ni dia cuma protect di negara yang ada tanam kelapa sawit sahaja, iaitu di Indonesia dan di Vietnam ke apa. Maknanya 3 sahaja. Maknanya kalau kita nak protect invention tu untuk overseas, kita tengok kat mana yang digunakan invention tu. Kalau in case for this kelapa sawit, cuma Malaysia je ada kan? Malaysia, Indonesia. Okey. Kalau boleh saya tambah sikit. Okey. Kalau katakan IP itu diluluskan di Malaysia, kalau dipakai kat negara lain belum tentu dilulus lah. Contohnya macam baru ni ada satu designer kasut, dia pakai brand Emmet, EMMET. Dia dah daftarkan trademark dia kat Malaysia dah 10 tahun, dah expired, dia patut renew. So dia cakap dia jual kasut dia sampai ke India, dihantar kepada artis Hollywood, ke UK. Masa tu kita ada meeting kat saya lupa lah. Bila kita check on the spot, kat UK dah ada Emmet London. So kalau dia filekan dia punya trademark kat sana, definitely akan reject lah. So itu dia punya implikasi lah. Maknanya inventor tu ataupun kita sendiri kena tahu hala tuju ke mana kita nak bawa invention tu ke mana lah, ke luar negara ke atau setakat di Malaysia. Okey, buat apa? Okey. Yang ramai tak faham bila contoh kita ada protection kat Malaysia,
okey, dan Indonesia macam kelapa sawit tadi kan, sabit kelapa sawit. So kita sebenarnya tak boleh nak stop orang dekat Thailand untuk produce sabit kelapa sawit dan jual di Filipina. Okay, so kebanyakannya kita hanya boleh stop production or whatever exploitation kita di Malaysia. Benda tu tak boleh berlaku di Malaysia. That's why benda tu boleh berlaku kat China, because you tak protect sabit ni kat China. Dia boleh buat kat China, okay, copycat. Okay, jangan jual kat Malaysia, tapi kau jual kat Filipina, kau jual kat Thailand, kau jual kat Brazil. Tapi masalah sekarang ni adalah cross border. Cross border, you beli kat Shopee, you beli kat Lazada, you beli kat Alibaba. Lepas tu you beli and then sampai dekat you. So how we deal with this cross border infringement? You know, this thing yang you beli tadi legit ke tak, legal ke tak? So that's a separate issue lah. So balik kepada isu etika Okay. So kita dah hampir ke penghujung. Ada satu lagi last question daripada peserta. Saya baca dulu. Okey, ini untuk Cik Azman dari segi prosedur perfailan. Okey, event ni dah mendaftar patennya. Lepas tu dia mohon untuk menangguhkan pembayaran examiner. Jadi dia punya alasan ialah untuk maybe dia tak pasti lagi dari segi potensi tech innovation lah. So apa yang pendapat Cik Azman? Okay, bayaran untuk examination tu borang ni kita guna form 5, form 5. Borang ni boleh difilekan dalam masa 18 bulan selepas dia filekan permohonan patent dia lah. So 18 bulan tu sebenarnya tempoh yang agak panjang. So kalau dia tak file dalam masa 18 bulan tu, file tu akan abandon, withdrawn, sorry ya. So maksudnya kalau tak di-filekan dalam masa 18 bulan untuk pembezaan, jadi dia akan permohonan tu akan withdrawn, ditarik balik. Okay. Jadi ada tak Cik Ifah mengalami this kind of experience daripada mereka? Daripada applicant ke universiti pun ada kes macam ni. Usually bila terlepas pandang, dia file dulu 18 bulan tu berhau-hau, terlepas deadline. So bila terlepas deadline, salah satunya examination kat Malaysia ni tak ada pelanjutan masa, tak boleh. You terlepas, that's it, bye-bye. So dalam kes ni dia ada satu provision untuk penangguhan, deferment. Tapi you boleh defer kalau you ada patent overseas. So kalau tak ada patent overseas, dia tak boleh buat deferment. So dia stop. So basically kena bayarlah RM950 atau RM1,100 kepada MyPu untuk teruskan pemeriksaan. Kalau tak, dia akan stop situ, habislah withdrawn. So umpama pihak pemohon tarik balik permohonan dia. Jadi adakah kalau kita withdraw, adakah that innovation akan menjadi milik public ke macam mana? Dia dokumen patent ni selepas 18 bulan kita akan publish. So public boleh tengok. Jadi yang dalam list Azman share, ada application tu withdrawn tau. So mana-mana politeknik ada ni, double check balik portfolio, ada withdrawn, ada refuse. So maksudnya di separuh jalan. So di separuh jalan tu tak boleh nak bermimpi dia granted lah, sebab di separuh jalan. Tak nak memang kena go through balik, especially kalau tak ada agent lah yang nak monitor si deadline ni. So dia punya risiko ialah kalau tuan-tuan ada memfilekan patent, dia punya prosedur dia ialah selepas tu kita kena mohon examiner untuk check kita punya dokumen. Kalau tuan-tuan tidak tak follow through sehingga up to 18 month, dia akan jadi hak milik awak. Maknanya tuan-tuan punya invention tu akan jadi inilah, dah jadi obsolete lah. Siapa boleh guna. Itu risiko dia. Betul lah? Selalunya kalau applicant yang nak file sendiri ni, kita advise untuk dia terus bayar form 5 lah. Dia hantar borang 1 dan borang 5 sekali. So tak ada lagi kes yang terlepas pandang ni. Okey, kita dah sampai hujung. Saya cek saya lagi, maybe ada new question sebelum kita tamatkan. Okey, so secara untuk penutup, kita minta Cik Saiful lah untuk memberi sedikit 2 minit atau 1 minit untuk penutup dari segi kepentingan dan faedah IT kepada kita. Silakan.
untuk bagi kepentingan faedah untuk IP ni sebenarnya lebih kepada dari segi pensyarah itu sendiri, dia sebenarnya dapat memberi satu semangat baru lah, semangat untuk pensyarah menghasilkan karya-karya benda-benda yang invention kan. Di samping dia boleh dapat macam hasil royalty, dan masa yang sama politeknik pun dapat image yang baru. Yang benda-benda ni akan nampak satu landscape lah yang baru untuk negara. Cik Nur Azman boleh wrap up sikit mengenai kepentingan dan faedah kepada kita, kami yang sebagai pensyarah untuk melindungi hasil kita, hasil IP kita. So kepada semua pensyarah dan penyelidik, pastikan semua invention yang dihasilkan tu mendapat perlindungan yang sepatutnya dan pada masa yang tepat sebelum tunjuk atau publish pada orang tunjuk pada orang awam. Sebenarnya patent ataupun IP ni sekarang ni dah jadi macam satu petunjuk untuk dapatkan menjadi research university pun dia tengok bilangan patent. Untuk dapatkan bajet permairan pun tengok bilangan berapa patent yang diluluskan, berapa copyright yang didaftarkan dengan MIPO. Okay, Cik Irfan. Okay, basically all in all, you guys pensyarah penyidik kena hands on lah dalam aktiviti IT Telai dan perkomersialan. Once satu kaki dah masuk, and then with the proper guidance, insyaAllah dia akan go through sampai towards the end lah. To kena persevere and then get a good support system for this. Okey, saya rangkumkan apa yang kita berdialog untuk sesi ini, iaitu sebelum tuan-tuan para pendidik semua menghadiri pertandingan inovasi di luar, pastikan innovation tuan-tuan telah dilindungi. Dan juga sebagai penyelidik, kita jangan berfikir kita nak buat semua lah daripada A sampai Z kan, sebab kita ada UPIK yang bahagian inovasi dan perjualan. Mereka ni yang akan membantu tuan-tuan semua untuk one step further lah. Kita ni maybe pendidik setakat point A to point B. Untuk seterusnya kita minta UPIK yang memainkan peranan sebab pendidik ni dia dah pening cari research, buat inovasi itu semua dia dah pening. Jadi tak boleh lah kan. Jadi kita mesti bantu mereka lah. Jadi maka tamatlah sesi ini. Lepas ini kita akan sambung ke sesi ke-6. Sekian, terima kasih.